Allah masih cintakan kita. Mudah-mudahan sayang dan cinta Allah Ta'ala ini berterusan kepada kita, sehingga kita akan sentiasa memperoleh perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti mana yang saya janjikan semalam, kita akan menyambung kitab yang sama, iaitu masih lagi menggunakan kitab Anak Kunci Syurga. Muka surat 67. Tajuk perbincangan pada pagi ini adalah tajuk yang amat terbaik. Untung dan beruntunglah sidang penonton yang menyertai kuliah subuh kita pada pagi ini, kerana perbicaraan pada pagi ini berkaitan dengan rukun sembahyang. Berkaitan dengan rukun sembahyang. Allahu Akbar. Hebat ni, hebat. Tajuk pada pagi ini adalah tajuk yang hebat. Jarang sangat kita bicara berkaitan dengan solat. Ingat, apa yang kita bicarakan ini adalah perlakuan solat seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik, kalau boleh kejutkan semua kaum keluarga kita bangun bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu ini. Bersama dengan kita dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan, katakanlah kalau telinga yang mendengar itu 8, dengan artinya 4 orang, maka kepahaman itu sudah tentu akan menjadi kuat berbanding dengan telinga yang mendengarnya 2. Okey. Dia kata segala rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu adalah 13, dengan dijadikan akan segala tamakninah pada segala tempatnya yang 4, akan kelakuan yang mengikut akan rukun. Begini cerita dia. Cerita dia yang kita sedia maklum, ataupun yang sudah menjadi famous kepada kita, bila disebutkan rukun sembahyang adalah 13. Ada juga perbincangan di kalangan para alim ulama mengatakan rukun sembahyang ni ada 15. Pada mana ada 18. 18 kata para alim ulama rukun sembahyang. Kenapa jadi banyak tu? Dengan mereka membilangkan setiap rukun yang mempunyai tamakninah itu, tamakninah merupakan rukun. Mana dia? Dia kata tempat yang menjadi tamakninah, yang mesti ada tamakninah dalam rukun, yang pertamanya adalah rukun. Rukun tu adalah rukun sembahyang. Ditambah pula dengan tamakninah dalam rukuk, maka menjadi 2 rukun kat situ. Jadi kalau sebelum ini 13, maka ditambah satu lagi rukun tamakninah dalam rukuk, maka jadi 14. Yang keduanya i'tidal. I'tidal rukun 13 biasa. Di dalam i'tidal ini terdapat tamakninah, maka menjadi 15. Kemudian sujud yang pertama. Sujud yang pertama rukun dalam bilangan 13. Tetapi di dalam sujud ini ada tamakninah, maka menjadi 16. Duduk antara 2 sujud rukun, tetapi di situ juga terdapat tamakninah, menjadi 17. Manakala sujud yang kedua dan terdapat tamakninah di dalam sujud yang kedua menjadi 18. Jadi apa-apa pun puan Syida, kita jangan pening. Kita ambil je lah yang sudah menjadi popular kepada kita. Rukun sembahyang ini 13 je lah. Kita membiasakan diri kita dengan rukun salat itu 13, maka kita ambil yang 13. Yang 18 ini tak apa, kita ketepikan, sebab yang 13 ini pun juga tamakninah itu akan menjadi perkara yang mengikuti. Maknanya bukan kata bila orang itu membilang rukun 13 dengan bererti dia mengenepikan tamakninah. Tak, tamakninah ini dimasukkan secara otomatik. Nanti sebentar saja lagi saya akan terangkan. Jadi ini pentingnya kita belajar. Bila kita belajar baru kita tahu, oh rupa-rupanya begitu. Sebelum ni kita tak tahu apa-apa. Jadi maknanya seperti mana yang telah diperkatakan oleh Imam
Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pernah ditanya. Orang bertanya Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, waktu yang terbaik dan sesuai untuk kami berhenti daripada belajar bila? Kak Sa'diyah, Sayyidina Umar khalifah yang kedua, pernah ditanya oleh rakyat jelata dia pada waktu Sayyidina Umar menjadi pemerintah. Wahai Amirul Mukminin, waktu yang manakah yang sesuai untuk seorang itu berhenti daripada belajar? Maka Sayyidina Umar menjawab, dia kata apabila seseorang itu merasa bangga dan mulia dengan kejahilan. Apabila dia merasakan bangga, apabila dia berbangga dengan menjadinya seorang yang jahil, apabila dia berbangga dengan menjadinya seorang yang seorang yang tidak berilmu, maka berhentilah pada waktu itu. Baik kakakku Faridah, ada ke tak di kalangan kita yang rasa bangga dengan kejahilan? Rasa bangga dengan tidak ada ilmu? Jawabnya ada. Ramailah begitu, walaupun mulut mereka tidak bercakap, walaupun mulut mereka tidak berkata demikian, tapi hakikatnya dilihat kepada perbuatan, dilihat kepada perlakuan, dilihat kepada gaya. Gaya hari ini kita tengok gaya orang tak nak belajar. Ini menunjukkan bahawa mereka bangga dengan tidak adanya ilmu. Kalau mereka tidak rela diperkatakan mereka ni seorang yang jahil, sudah tentu mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu. Sebab ruang-ruang untuk mendapatkan ilmu adalah terlalu mudah. Kita contohnya sekarang, Kak Kusmiati, tak perlu kita turun rumah cari mana-mana masjid ataupun surau ataupun mana-mana dewan padang bola untuk kita menimba ilmu. Sekarang hanya kita berada di dalam rumah, buka saja skrin telefon, kita boleh layari apa-apa ruang-ruang yang membolehkan kita memperoleh ilmu. Terlalu banyak sangat. Allahu Akbar. Okey. Rukun sembahyangnya adalah 13. Yang pertama, niat di dalam hati akan mengerjakan solat. Niat dalam hati, niat adalah perkara basic utama dalam ibadat Kak Faridah. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu diambil kira, maksudnya diberi pahala berdasarkan kepada niat. Apabila seorang itu tidak berniat solat, maka dia lakukanlah macam mana sekalipun solat, maka tidak dianggapkan dia solat dan tidak diberi pahala. Itu yang pertama. Dia kata, dan jika adalah sembahyang itu merupakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat apa dia? Sembahyang sunat semata-matanya. Contohnya apabila Kak Faridah selesai mengambil wudu, Kak Faridah pun hampar sejadah, ada kiblat, usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat mutlak kerana Allah Ta'ala. Tak pernah dengar pun kita. Pagi ni baru dengar solat mutlak. Soal pernah dengar ke tak pernah dengar, itu terpulang kepada kamu. Sebab apa? Sebab solat mutlak ni lama dah diperkatakan, tetapi kebiasaannya jarang sangat kita kerjakan. Kenapa? Sebab yang menjadi popular kepada kita, solat duha, solat isyraq jarang-jarang sekali, solat rawatib ba'diyah, rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah, solat hajat, solat gerhana matahari jarang-jarang sekali, gerhana bulan jarang-jarang sekali. Yang amat famous kepada kita ialah solat 2 hari raya. Yang tu tak pernah miss. Walaupun kita puasa ke, walaupun kita tidak ke, tapi solat hari raya mesti. Kenapa? Sebab boleh pakai baju baru. Ya, betul Tuan Saufi. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni kita ambil sembahyang, kemudian kita bentang sejadah, kita pun lafaz niat dia, usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita baca Fatihah, lepas tu bacalah qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Manakala pada rakaat yang kedua selepas Fatihah, bacalah qul huwallahu ahad. Sama juga dengan solat-solat sunat yang lain.
Baik, dia kata, jika adalah sembahyang sunat itu sunat mutlak, nescaya memada padanya dengan mengkosakkan perbuat sembahyang saja. Maknanya kakakku Faridah, bila solat mutlak nak dikerjakan oleh dia, maka cukuplah dia niat dengan kosak saja. Kosak maksudnya, sahaja aku sembahyang sunat. Cukup dah. Dan sah dah. Dan diberi pahala dah oleh Allah Ta'ala. Very simple. Terlalu mudah sangat dalam agama. Tapi dengan syarat kena belajarlah. Kalau tak belajar, tak boleh kita nak menganggap mudah perkara-perkara yang kita tak belajar. Kenapa? Sebab dibimbangi banyak terdapat kesalahan. Jadi bila dilakukan kesalahan sudah tentu, Allah Ta'ala tidak memberi pahala. Yang kita sangka kita dapat pahala, sebenarnya kita tidak diberi pahala. Kenapa? Sebab jahil. Dan jika ada ia sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Tadi solat sunat yang tidak ada waktu. Sekarang pula, jika solat sunat yang nak dikerjakan oleh seseorang itu, solat sunat yang mempunyai waktu. Contoh, solat sunat duha. Duha ni ada waktu. Waktu dia naik matahari. Jadi jika seorang itu ingin mengerjakan solat yang mempunyai waktu, jika seorang itu ingin mengerjakan solat sunat yang mempunyai waktu, contoh sembahyang sunat duha, contoh lagi solat sunat hari raya. Solat sunat dua-dua hari raya tu ada waktu dia, Kak Nuriah. Ingat baik-baik. Ada waktu dia. Dia tak boleh nak sebarangan. Contohnya apabila tiba hari raya 1 Syawal, kita nak sembahyang sunat hari raya selepas subuh. Tak boleh. Ataupun nak sembahyang sunat hari raya selepas waktu asar. Tak boleh. Ataupun selepas waktu zuhur. Tak boleh. Sebab ada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Bagi solat sunat yang mempunyai waktu ini, maka memadailah padanya dengan mengadakan qasad dan juga ta'yin. Qasad maksudnya sahaja aku semayang. Ta'yin kena sebut. Semayang apa yang dia nak. Sebab itulah Kak Nuriah, bila kita semayang sunat duha, kita mesti sebut perkataan duha. Sahaja aku semayang sunat duha 2 rakaat. Sahaja aku semayang sunat hari raya fitrah 2 rakaat. Sahaja aku semayang sunat hari raya adha 2 rakaat. Mana kena sebut adha, kena sebut fitrah, kena sebut duha. Bagi semayang sunat yang ada waktu. Adapun jika sembahyang itu sembahyang fardu, maka wajib padanya didatangkan qasad dan ta'rud dan ta'yid. Mana ketiga-tiga perkara utama hendaklah didatangkan. Iaitu qasad, aku sembahyang. Contoh sembahyang fardu, sembahyang kata dia subuh. Sekarang ni kita masih lagi berada dalam waktu subuh. Sahaja aku sembahyang. Itu dia panggil qasad. Ta'rud makna kena datangkan sembahyang apa? Kena datangkan sembahyang apa? Sebab sembahyang apa? Sembahyang subuh. Pada mana ni ta'rud ni kena datangkan pada mana ni fardu. Sahaja aku solat fardu. Ta'yin kena tentukan fardu apa? Fardu subuh. Maknanya apabila kita menyebut aku sembahyang fardu subuh, maka sudah pun termasuk ketiga-tiga komponen utama. Apa dia? Iaitu qasad, aku sembahyang, ta'rud, fardu, subuh, ta'yid. Maknanya cukuplah apa yang diperkatakan oleh para alim ulama fiqh apabila didatangkan ketiga-tiga komponen utama ini, ketika mana dia melafazkan, ketika mana dia berniat, maka niat seseorang itu ketika mana dia mengerjakan salat fardu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Salimah, barangkali hari ini baru dengar perkataan qasad ta'rud ta'yin. Ingat baik-baik. Qasad ta'rud ta'yin lama dah perbincangan ini dibincang. Tetapi kebiasaan ustaz kita dia tak akan bawa cerita-cerita berkaitan dengan qasad ta'rud ta'yin. Kenapa? Sebab kita nak bincang straight to the point. Oleh kerana tempat pengajian kita kalau di masjid adalah masanya terhad. Bila masa terhad, terlalu banyak lagi perkara-perkara yang dianggapkan lebih penting.
yang perlu diketengahkan. Pada hari ini kita boleh belajar secara terperinci untuk membolehkan sidang penonton kita tahu apa-apa yang sepatutnya diketahui oleh orang yang nak sembahyang. Ingat baik-baik. Orang yang nak sembahyang dia kena tahu qasad, ta'arud, ta'yin mesti ada pada sembahyang fardu, manakala qasad dan juga ta'yin bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu, manakala qasad sahaja bagi sembahyang sunat yang tidak mempunyai apa-apa waktu. Okey. Saya beranggapan bahawa sidang penonton semua dapat faham. Kalau tak faham boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan. Alhamdulillah. Okey, yang rukun yang pertama adalah niat. Iaitu aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Itu niat. Alhamdulillah. Manakala rukun yang keduanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni adalah rukun yang kedua kat faridah. Rukun sembahyang yang kedua takbiratul ihram. Mana dia? Mana dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram ni mana yang kita takbir Allahu Akbar tu. Takbir Allahu Akbar itu adalah rukun. Ingat baik-baik. Sebab itu dia tak boleh. Sebab angkat tangan tu sunnah. Yang bunyi itu, yang mengeluarkan suara Allahu Akbar, sebutan Allahu Akbar tu kat faridah, itu adalah rukun. Sebab itu dia kena bunyi. Dia kena biar keluar sebutan Allahu Akbar. Baik. Dia kata idza qumta ila salati fakabbir. Nabi kata apabila mu bangun ila salah untuk mengerjakan salat, fakabbir, maka Nabi kata hendaklah kamu takbir. Allahu Akbar. Hendaklah kamu takbir. Tetapi kata dia, dan takbir ini adalah tertentu kepada mereka yang berkuasa melafazkan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana ia dinakalkan daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada Nabi bersabda, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi Nabi sembahyang di Kaabah bagaimana? Nabi mengungkapkan lafaz takbir Allahu Akbar. Nabi mengungkapkan lafaz takbir Allahu Akbar ketika mana dia bertakbir. Maknanya kalau kita nak salat mengikut baginda Nabi, kita kena ikut A to Z apa yang Nabi kita buat. Barulah dia panggil salat seperti mana yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Pada pagi ini saya amat mengharapkan sidang penonton yang dihormati sekalian, tolong perhati betul dan tolong catat, tulis. Mana tak ada buku, tak ada kitab, tolong tulis. Supaya apa? Supaya lain kali boleh menjadi rojokan anjay. Kata kita terlupa. Dan kita ni di peringkat usia di penghujung ni, banyak sangatlah pelupa dianya. Sekejap saja ingat, lupa banyak dia kan. Oleh yang demikian, kata dia, hendaklah ditakbir Ratul Ihram ini sejelas yang mungkin untuk memudahkan datangnya lafaz niat. Untuk memudahkan datangnya niat. Bila kita takbir Allahu Akbar, dalam takbir itulah kita akan mendatangkan niat. Sahaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dan sunat mengangkat akan 2 tangan berbetulan dengan 2 bahunya pada ketika takbiratul ihram. Ingat, angkat tangan kepada Allahu Akbar. Angkat tangan tu adalah sunat. Yang mengeluarkan suara Allahu Akbar tu adalah rukun. Allahu Akbar tu rukun. Angkat tangan itu adalah sunat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Nabi apabila takbir, Nabi mengangkatkan kedua tangannya hazwa mankibaihi, berbetulan dengan 2 bahunya. Bila idzaftataha as-salah, apabila Nabi memulai sembahyang.
Apabila Nabi memulai sembahyang, maksudnya apabila Nabi mula saja masuk ke dalam sembahyang, apa yang Nabi buat mula-mula? Nabi takbir dengan mengangkat tangan. Maknanya pada pagi ini terjawablah kita semua. Oh, rupa-rupanya yang kita takbir angkat tangan tu daripada mana? Rupanya daripada perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita kerana pada pagi ini kita telah mendapat penjelasan, kita telah mendapat ilmu yang boleh memberi keyakinan kepada kita. Sebab bukan saya cakap saja-saja, Abang Sidang Penonton. Saya cakap berserta dengan dalil. Yang saya baca hadis itu mana dalil lah tu? Dalil untuk menguatkan apa yang saya cakapkan itu. Baik, rukun yang ketiga, dan wajib menyertakannya dengan takbiratul ihram, seperti menghadirkan ia di dalam hatinya akan yang diniatkan. Maksudnya apa? Maksudnya bila masa untuk kita berniat? Mana masa untuk berniat adalah sewaktu kita melaungkan ungkapan takbir. Allah. Mula kita sebut A pada perkataan Allah, sehingga sebelum berakhir bar pada perkataan akbar. Maka di tengah-tengah itulah tempat yang membolehkan kita niat. Anda kata contoh Kak Nur Azizun, dia takbir Allahu Akbar, habis bar tu niat dia belum lagi habis, dia kena ulang balik semula. Ataupun belum lagi dia menyebut mari dah niat. Tak boleh. Sebab tempat niatnya adalah di antara A pada perkataan Allah, bar pada perkataan bar. Di tengah-tengah itulah tempat yang membolehkan seorang itu mengenakan niat salatnya. Baik, rukun yang ketiga, berdiri betul bagi mereka yang kuasa berdiri. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil qiyam. Qiyam ni adalah rukun yang ketiga. Bagi mereka yang kuasa qiyam, bagi mereka yang kuasa berdiri, dia kena berdiri tegak macam ping ni. Macam ping. Dia kena berdiri tegak macam ni. Dia tak boleh nak cenderung ke depan. Dia tak boleh nak hoyong ke belakang. Dia tak boleh nak cenderung ke kiri. Tak boleh nak cenderung ke kanan. Dia kena tegak. Supaya bila orang lihat nampak, ya Allah Rabbi, comelnya orang ni. Ini apa barang duduk macam nak rebah. Kecuali orang yang bokok sabuk. Orang yang bokok sabuk ataupun memang dia dah bokok dah. Daripada semula jadi bokok dah. Ataupun asalnya tak bokok tapi oleh kerana tua, maka berlakunya kebongkokan dia. Jadi yang tu tak apa, diberi pengecualian. Daripada manakah bukti yang mengatakan solat ini sambil qiyam? Solat ini hendaklah dilakukan secara qiyam, secara berdiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Nabi kata, hendaklah kamu solat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka dibolehkan kamu duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan jika kamu tidak mampu duduk, maka dibolehkan kamu berbaring di atas lambungmu. Tengok ajaran-ajaran Nabi SAW step by step. Mula-mula berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk berbaring. Dalam hadis yang lain pula, Nabi mengatakan fa illam tastati' famulstalqiyan. Dan jika kamu tak mampu nak baring, tak mampu. Tak boleh juga nak baring, sakit. Baring sebelah kanan sakit, baring sebelah kiri pun sakit. Maka kata Nabi famustalqiyan, maka dibolehkan kamu terlentang. Sembahyang dalam keadaan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya Nabi menyambung ucapan dia dengan mengatakan Allah tidak memberatkan seseorang itu kecuali sekadar kemampuan dia. Jadi walau bagaimanapun ingat baik-baik, salat ini tidak sekali-kali diberi excuse. Tidak sekali-kali diberi pengecualian kepada mana-mana orang. Hatta dia nak mati sekalipun, wan nur liza, salat ini tidak boleh diberi kemaafan. Mungkin salat juga. Kecuali pada waktu itu, katakanlah sebelum masuk waktu subuh, dia sudah tidak sedarkan diri. Memang dia tak ingat apa-apa dah. Jadi berpanjangan sehingga masuk subuh, selepas subuh baru mengingat. Maka dia tidak dicas, tidak dianggapkan sebagai orang yang cuai.
Allah Ta'ala maafkan dia. Yang saya perkatakan ini contoh dia sihat-sihat, ataupun dia sakit boleh cakap pun. Makan 2-3 pinggang, walaupun duduk di atas katil hospital. Dengan dibawa apa saja ke depan dia, semua makan belaka. Dibawa protokol limau, makan limau. Dibawa apple, makannya apple. Dibawa pulut pagi, dimakannya pulut pagi. Dibawanya nasi dagang, makan nasi dagang. Boleh cakap. Tapi tiba waktu sembahyang nak pejam mata. Jadi masalah sungguh orang ni. Tiba waktu solat dah jadi tak nak sembahyang. Nak buat sakit lah macam-macam. Ini baka yang tak berapa comel ni. Baka yang tak berapa comel. Kenapa? Waktu sihat pun dia tak sembahyang. Waktu berada di katil hospital lagi-lagi lah tak sembahyang. Ingat baik-baik kakakku semua. Orang yang tak solat ini ingat implikasi dia. Allah Ta'ala akan masuk dia dan aku. Arba'ina kharifan, 40 tahun. 40 tahun kakakku, tahun akhirat. 1 rakaat orang tinggal semayang, Allah Ta'ala masuk dia dan ke arba'ina kharifan, 40 tahun akhirat. Bayangkan kalau semayang subuh 2 rakaat, maka 80 tahun. Jangan duk berasa macam biasa-biasa. Jangan tuan-tuan sekalian. Ancaman kepada orang yang meninggalkan salat ini merupakan ancaman yang cukup besar dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula perkara yang pertama yang akan dikira, yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala sewaktu kamu berada di negeri akhirat adalah semayang. Semayang mula-mula benda yang kita lakukan dalam dunia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu barulah benda yang kedua, benda yang ketiga, benda yang keempat, benda yang kelima. Jadi kalau benda yang pertama solat tak lepas dah, mana pendek kata yang lain, lagi-lagi lah. Allahu Akbar, betul kat masih 40 tahun lamanya masuk dana neraka. Baik, siapa di kalangan sidang penonton yang ada solat yang tertinggal di zaman muda-muda dulu, hendaklah qadha. Qadha lah qadha. Qadha setakat mana yang mampu. Contohnya, kita pernah tertinggal salat subuh. Maka tadi kita mengerjakan salat subuh. Lepas subuh kita lakukan salat qadha. Lepas tu apabila tiba waktu zuhur, lepas salat zuhur kita lakukan qadha zuhur. Apabila tiba waktu asar, selepas kita lakukan salat asar, kita lakukan qadha asar. Begitulah dilakukan pada setiap hari berulang kali. Sehinggalah kita meyakini kita sudah habis dah qadha-qadha yang telah dilakukan. Okey, baru boleh berhenti. Selagi mana kita tidak meyakini yang salat qadha kita ini belum lagi habis, maka hendaklah kita lakukan. Sampai bila Ustaz? Sampai kamu yakinilah. Oh, beratlah macam tu. Berat tak berat? Soalannya, mu nak masuk syurga ke neraka? Kalau mu nak masuk syurga, biar berat dalam dunia. Akhirat nanti Allah Ta'ala letak kepada Allah Ta'ala letak kamu di dalam tempat yang istimewa. Tak apa, dalam dunia memang Allah Ta'ala nak suruh kita berat. Bukan tempat untuk kita bersukaria, azizun. Dalam dunia ni, bukan tempat untuk kita seronok. Sebab itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Dalam dunia ni, mu kena suka sikit-sikit je. Yang paling banyaknya ialah mu kena menangis. Mu kena menangis banyak. Kenapa? Kenapa kita perlu menangis? Kerana mengenangkan kepada kekurangan amalan. Kenapa kita perlu menangis? Kerana bimbang takut-takut kita ini tidak dipilih oleh Allah Ta'ala mendiami syurga ini. Kenapa perlu kita menangis? Untuk menunjukkan bahawa kita dalam dunia ini seharusnya dalam keadaan berwaspada. Ini suka macam. Suka setiap masa dan ketika. Seolah-olah dia tu confident sangat dengan amal yang dia lakukan. Seolah-olah dia tu tidak ada dosa. Seolah-olah dia tu amalan banyak dah. Jadi inilah tanda-tanda di antara orang yang merasai bahawa dia terlalu takut dengan Allah Ta'ala ataupun dia tidak ada apa-apa pun dengan Allah Ta'ala. Kita tengok kepada kesukaan dia. Kalau suka memanjang dalam dunia, ini menandakan orang ini jahatlah dengan Allah Ta'ala. Kalau duduk dalam dunia dalam keadaan berwaspada, dalam keadaan memikir tentang implikasi yang adakah implikasi itu aku terima ataupun bagaimana, sudah tentu tidak ada masa orang ini untuk bergembira. Baik. Dan harus bagi mereka yang kuasa berdiri bahawa
Dan harus bagi mereka yang kuasa berdiri bahawa sembahyang sunat ia sambil duduk. Apa pula ni Kak Lina? Dia kata begini. Dia kata mana-mana orang yang nak mengerjakan solat sunat. Solat sunat ni diberi option. Apa option dia? Jika melibatkan solat sunat, maka kewajipan berdiri tidak berlaku. Qiyam tu bagi solat sunat itu tidak menjadi kewajipan. Bahkan kata dia, bahkan sunat bagi orang yang mengerjakan solat sunat, sunat dia sembahyang sambil duduk. Boleh. Boleh dia sembahyang sunat sambil duduk. Daripada manakah bukti ataupun dalil yang mengatakan boleh? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man shalla qa'iman fahuwa afdalun. Nabi kata sesiapa yang mengerjakan salat sunat sambil berdiri, maka itu yang afdalnya. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Sesiapa yang mengerjakan salat sunat qa'idan sambil duduk, maka kata Nabi falahu nisfu ajril qa'imi, maka dia memperolehi separuh pahala orang yang sembahyang diri. Maksudnya apa? Maksudnya nak sembahyang sunat sambil duduk ni boleh. Cuma pahala dianya separuh daripada pahala orang yang sembahyang berdiri. Mana up to you, mana boleh, tak jadi masalah. Jangan sekali mamu ataupun ibu-ibu ataupun ayah-ayah, jangan sekali kita tunjuklah perlakuan sembahyang kita waktu kita mengerjakan salat sunat ini dalam keadaan duduk, untuk diperlihatkan kepada anak bahawa dengan tindakan kita itu secara automatik kita menurunkan ilmu kepada dia. Rupanya boleh ke ayah sembahyang sunat sambil duduk? Dah boleh. Beritahu kepada anak boleh sembahyang sunat sambil duduk walaupun kita kuasa berdiri. Tetapi walaupun boleh, pahala dia separuh. Pahalanya separuh daripada pahala sembahyang berdiri. Yang dimaksudkan solat duduk tu adakah duduk atau kerusi? Up to you. Duduk di sini maknanya seperti mana yang dia ajar dalam hadis tadi. Mula-mula andai kata bagilah seorang tadi tidak mampu berdiri, maka sunat dia duduk. Duduk tu apabila disebutkan duduk di bawah. Yang sekarang ni orang tu dia duduk di atas kerusi tu, mana bergantung kepada keadaan dia. Kalau dia mampu duduk di atas kerusi, duduklah. Tak jadi masalah. Ni kan? Tak jadi masalah. Tetapi kalau mengikut apa yang diperkatakan oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunat kita duduk di bawah. Andai kata tak mampu duduk, maka berbaring. Tak mampu berbaring, baru melentang. Tak mampu melentang, maka sembahyang dalam hati. Tak apa, tak jadi masalah. Baik. Rukun yang keempat, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, kecuali rakaat orang yang masbuk. Jadi membaca Fatihah ni Kak Salmi, dia adalah rukun sembahyang. Yang banyak dilakukan kesalahan oleh orang kita adalah bab Fatihah. Mana tepat salahnya? Syaziana. Adik Syaziana, adikku, cuba cerita kepada ustaz. Kebanyakan orang melakukan kesalahan apabila tiba bab membaca Fatihah. Cuba cerita kepada ustaz, apa yang selalu dilakukan kesalahan oleh orang sembahyang pada ketika membaca Fatihah? Apa dia? Okey, siapa-siapa di kalangan sidang penonton boleh bagi respon. Apa yang banyak berlaku ataupun perkara yang banyak dilakukan kesalahan oleh orang sembahyang ketika mereka membaca Fatihah? Apa dia? Oh, nak kena mikir dulu Tak payah mikir. Tengok apa yang kita nampak je. Apa yang kita nampak, beritahu perkara tu lah. Baca senyap. Baca senyap memang suruh Tuan Sophie. Baca senyap ni memang disuruh. Baca perlahan pun memang disuruh. Baca dalam hati ya. Baca dalam hati memang salah. Sebab apa? Apabila kita membaca Fatihah dalam hati, sudah tentu segala tajwid panjang pendek, dengung, ikhfa, idgham, izharnya tidak akan dapat dilakukan. Sebab apa? Sebab Quran ini mesti sekadar memperdengarkan kepada telinga kita.
sekadar memperdengarkan ke telinga kita. Jangan kuat. Bila kuat mengganggu orang, maka hukumnya haram. Yang kedua kesalahan adalah betul. Kak Nomi, betul. Kak Nomi, betul. Kebanyakan yang dilakukan salah oleh orang yang sembahyang ketika membaca Fatihah adalah makhraj. Ataupun kita panggil tajwid. Tajwid sebab apabila melibatkan bacaan Quran, oh kakakku, hendaklah dibaca dengan bertajwid. Hendaklah dibaca dengan tajwid. Sebab itulah Nabi mengatakan kam man yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu. Berapa ramai orang yang membaca Quran tapi Al-Quran melaknat dia. Apa maksud? Ya betul. Betul Ustaz Talha. Betul, ramai orang membaca Quran tapi salah kerana tajwid. Sebab itulah Nabi mengatakan berapa ramai orang membaca Quran, Al-Quran melaknat si pembaca. Kenapa? Kerana bacaan yang mereka baca itu salah. Barangkali sidang penonton menyoal saya, kalau macam tu teruklah Ustaz, sebab kita tak belajar. Sebab itulah orang suruh belajar. Awak, kalau awak belajar, dalam keadaan awak masih lagi membaca salah, don't worry. Diberi kemaafan, diberi pengecualian, tidak diambil salah. Kenapa? Sebab awak masih belajar. Yang salahnya dia tak belajar. Dia tak belajar, dia tidak pernah berdepan dengan orang-orang yang pandai Quran. Dia baca dalam keadaan makna, dalam keadaan dia rasa, aku nak baca. Nasib baik aku baca je. Kalau tak baca, orang yang sombong, dia panggil orang yang sombong, orang yang ego. Jadi orang ni, kalau dia baca Quran, Al-Quran akan laknat dia. Ingat baik-baik Kak Faridah, jangan kita rasa bangga untuk menghabiskan Quran dengan kita hidupkan amalan tadarus. Tadarus itu adalah amalan yang comel dan mulia, digalakkan oleh Islam. Tetapi hendaklah tadarus itu mempunyai visi dan visi yang tertentu. Apa dia? Yaitu tadarus adalah pengajaran. Tadarus itu adalah pengajaran. Jadi apabila disebutkan pengajaran, berartinya dalam kumpulan ahli-ahli tadarus ini mesti ada 2-3 orang yang pandai. Nanti dia akan memberi teguran kepada mereka-mereka yang baca salah. Itu tujuan kita tadarus. Adapun tadarus yang dilakukan oleh kebanyakan orang kita sekarang, dia tak lebih kepada nak menunjuk-nunjuk, tak lebih kepada berlomba-lomba untuk diperkatakan hebat dia cepat khatam Quran. Memang tak dapat pahala. Kak Nur Mazian tak dapat pahala. Baik, kata dia, adapun membaca Fatihah, dia merupakan rukun sembahyang yang keempat. Kecuali bagi makmum yang masbuk. Bagi makmum yang masbuk, oh kakakku, orang yang mengikut imam ni dia terbagi kepada 2. Yang pertama muafiq, yang keduanya masbuk. Mana orang yang mengikut imam ni? Ataupun kita panggil makmum. Makmum, orang yang mengikut imam dia ada 2 golongan manusia. Manusia yang pertama dinamakan dengan muafiq. Orang yang mengikut imam yang apa muafiq? Muafiq ni maksudnya makmum yang mengikut imam sempat dia menghabiskan bacaan Fatihah ketika mana imamnya sedang qiyam. Maksudnya ketika mana imam masih berdiri, belum lagi imam turun kepada rukuk, makmum di belakang sempat menghabiskan bacaan Fatihah dengan qadar kebanyakan orang. Maksudnya tidak laju dan tidak lambat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam pun baru rukuk. Allahu Akbar. Mana makmum itu dinamakan dengan makmum yang muafiq. Yang keduanya makmum yang dinamakan dengan masbuk. Makmum yang masbuk ni apa pula? Makmum yang masbuk maksudnya makmum yang tidak boleh menghabiskan bacaan Fatihah dia sewaktu imam qiyam. Contohnya imam tengah baca,
lam yalid wa lam yulad. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Terima turun kepada rukuk. Maka makmum baru iyyaka na'budu. Maka makmum itu hendaklah diminta supaya dia turun rukuk bersama-sama dengan imam. Ada tu bacaan Fatihah dia belum lagi habis. Tak apa, don't worry. Bacaan Fatihah dia ditanggung oleh imam. Inilah kakak-kakakku nak cerita kepada kita kebaikan kita solat jemaah. Kebaikan kita solat jemaah, walaupun Fatihah kita belum lagi sempat dihabiskan, maka kita hendaklah meninggalkan bacaan Fatihah tersebut, terus mengikut sujud bersama dengan imam. Terus mengikut rukuk bersama dengan imam. Fatihah kita yang baki itu akan ditanggung oleh imam. Maka kita berhak mendapat pahala sepenuhnya, seperti mana kita menjadi pengikut imam. Ya Allahu Rabbi, hebatnya kita apabila mengerjakan salat secara berjemaah. Ingat baik-baik. Ni setengah orang Kak Nuriah, bila dia datang lambat, imamnya nak tunduk dah, nak turun kepada rukuk. Dia baca laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Bacaan dia tak betul. Bila bacaan dia tak betul, maksudnya Fatihah dia tak betul, maka perlu dia ulang kembali. Bila dia tak ulang, terus dia turun kepada rukun yang kedua, maka akan terbatal. Akan terbatal solat dia. Kenapa? Sebab Fatihah dia belum lagi dilakukan dengan betul, dengan sempurnanya. Ingat baik-baik Tuan Zahir. Sebab itu saya selalu mengulangi, berapa ramai di kalangan orang yang sembahyang, dia hanya menyangka dia solat, tetapi sebenarnya dia tidak solat. Kenapa? Sebab solat dia tidak sah. Apabila tidak sah, maknanya Allah Ta'ala tidak terima. Allah akan datangkan dosa kepada dia. Bukan setakat sembahyang dia tidak sah, bahkan Allah Ta'ala datangkan dosa. Buat apa dia? Letih saja-saja. Memang iyalah letih namun. Apabila mu tak belajar, apa yang berlaku kepada kamu letih? Letih segala-galanya. Kak Nuriah buat kuih. Kak Nuriah buat kuih badak. Nak jual ni pagi ni. Orang nak 100 biji. Orang buat tempahan dengan Kak Nuriah 100 biji kuih badak. Kak Nuriah tak belajar. Cuma Kak Nuriah tengok je, oh kuih badak macam ni. Mana dia bulat, kemudian kat luarnya ada gula. Sikit-sikit kan. Jadi Kak Nuriah pun mula buat kat rumah. Buat. Jadi jepu. Jadi cokodok. Tak jadinya pada menim kuih badak ni. Jadinya cakodok. Jadi akhir sekali Kak Nuriah pergi hantar kepada orang yang tempah. Agak-agak orang yang tempah ni terima ke tak? Bukan setakat tak terima. Dia ambil kuih cokodok tu, dia sugung atas kepala, atas muka Kak Nuriah. Bahasa bengong. Lain yang orang tempah, lain yang dia datangkan. Tengok, itu manusia. Manusia pun mendatangkan kemarahan. Apatahlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lagi-lagilah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri ruang dan peluang yang begitu luas kepada kita untuk membolehkan kita belajar. Allah Ta'ala beri kepada kita nasihat untuk membolehkan kita lakukan itu dan ini. Allah Ta'ala membolehkan kita punya rezeki yang banyak untuk memudahkan kita lakukan apa-apa yang membolehkan kita peroleh keuntungan. Tapi semua sekali kita buat tak tahu je. Kenapa? Kita berasa aku adalah aku. Kita rasa kita ni adalah kita. Kita tak rasa bahawa kita ni adalah hamba Allah. Baik. Rukun yang ke mana pula? Dan disunatkan membaca amin mengiringi Fatihah. Jadi apabila sampai perkataan amin, imam pun mengatakan amin. Maka makmum di belakang, ketika mana imam mengatakan amin, makmum kena serentak berkata amin bersama dengan imam. Ini disebut oleh oleh Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujrin menyebut, dia kata sallaitu khalfa Rasulillah. Satu ketika kami sembahyang di belakang Rasulullah. Dia kata falamma qala, maka tatkala sampai pada perkataan Nabi menyebut waladdallin, qala, lalu Nabi menyambungkan dengan menyebut amin. Wa madda biha sautahu, dan Nabi telah memanjangkan menyebut
perkataan amin ini. Tengok tuan-tuan sekalian, Nabi mengajar kita. Apabila sampai perkataan waladdallin, amin, Nabi sebut perkataan amin dan kami juga menyebut perkataan amin, dan pada waktu itu Nabi memperpanjangkan sebutan amin. Dan sunat menyertai amin oleh makmun akan amin imam. Kerana berdasarkan hadis, idza ammana al-imanu fa ammanu. Ada Nabi kata apabila imam ni mengatakan amin, maka fa ammanu, maka makmun di belakang adalah turut menyebut amin juga. Kenapa disuruhkan makmun di belakang menuturkan ataupun menyebutkan amin? Kerana kata Nabi, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ. Nabi kata barang siapa yang muwafaqah, yang secara kebetulan dia menyebut perkataan amin, dan pada waktu itu juga para malaikat menyebut amin juga. Ingat baik-baik. Pada waktu kita menyebut amin dalam sembahyang, pada waktu itu juga para malaikat menyebut amin. Maka sesiapa dia yang dia menyebut amin, sama dengan kebetulan malaikat juga menyebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia akan diampunkan semua dosa yang telah dilakukan oleh dia pada masa yang lalu. Ya Allah Rabbi, hebatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Hebat. Terlalu mudahnya kita untuk memperolehi keampunan daripada Allah Ta'ala. Mudahnya Allah Ta'ala nak beri keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi kata Allah ampun semua dosa yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Apabila amin kita berbetulan dengan amin para malaikat. Bila ni? Ketika mana imam mengatakan amin. Jadi sebab itulah makmum di belakang, kita kena peka. Apabila, katakanlah pada waktu itu, kita tengah-tengah membaca Fatihah. Katakanlah kita tengah baca Fatihah. Tu imamnya amin dah. Ataupun ketika itu kita sedang membaca doa iftitah. Tu imam amin. Kita berhenti sekejap. Tolong berkata amin sama dengan imam juga. Kenapa? Kerana pada waktu itu para malaikat juga berkata amin. Baik sesiapa yang amin dia sama dengan amin para malaikat, maka Allah beri jaminan untuk diampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hebatnya kita. Dan sunat membaca surah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua daripada setiap sembahyang. Mana-mana sembahyang yang jenis 4 rakaat ataupun 3 rakaat, ataupun sembahyang yang 2 rakaat, contohnya sembahyang subuh, rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, disunatkan membaca surah. Bacalah surah apa-apa pun. Tapi kata dia, di sini Nabi SAW mengajar kita. Nabi kata apa? Kana Rasulullah SAW yusalli bina فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفتحة الكتاب والسورتين ويسمعون الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الآخرين بفتحة الكتاب. Nabi mengajar kita dengan Nabi mengatakan bahawa apabila sembahyang Nabi SAW bersama dengan para sahabat, fayaqra'u fi zuhri wal asri, maka Nabi membaca ketika mana Nabi mengerjakan salat zuhur dan asar, fil rak'atain al-awwalain, pada dua rakaat yang pertama. Mana pada dua rakaat yang pertama, bi Fatihatil Kitab, maksudnya rakaat yang pertama pada sembahyang zuhur dan juga pada sembahyang asar. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada sembahyang zuhur dan asar, Nabi membaca Fatihah. Selepas itu wasurataini, Nabi menyambung dengan membaca surah. Mana sunat? Membaca surah ni adalah sunat. Kita cubalah, walaupun kita sembahyang sendirian, kita sembahyang perseorangan, kita tidak berjemaah, cubalah kita baca surah. Carilah surah-surah yang kalau tak boleh panjang pun kita cari yang sederhana. Kalau tak boleh yang sederhana, cari yang pendek. Carilah yang paling penting, biar nampak kelainan sikit rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dengan rakaat yang berbaki. Supaya ada kelainan, kan?
Ni apa nak bahas Fatihah berlaku. Rakaat pertama pun Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, yang keempat pun Fatihah. Fatihah berlaku, surah tak ada. Jadi nanti besok anak kita besar, anak kita perhati kita lihat. Dia kata, mak aku semayang dia baca Fatihah saja. Bila aku belajar, ustaz aku kata rakaat pertama dengan rakaat yang kedua ni selepas Fatihah ada surah. Apa Kenapa? Pada waktu itu akan timbul kebodohan pada ibu dan ayah. Jadi jangan sampai peringkat anak ni membodohkan ibu dan ayah. Imis kita jatuh. Sebab kita ibu dan ayah seboleh-bolehnya jangan kita tunjuk kita ni bodoh pada anak. Walaupun dia kita bodoh. Walaupun dia sekalipun kita bodoh, jangan tunjuk kebodohan kita pada anak. Olok-olok kita ni pandai. Kalau kita tak tahu, kita cuba elakkan diri kita untuk tidak dikesan, tidak didetek, tidak diketahui oleh anak. Baik, wa yasma'unal ayah, dan Nabi memperdengarkan kepada kami akan ayat ahyanan pada beberapa ketika. Wa yutawwilur raka'atal ula, dan Nabi memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil akhirayaini bi Fatihatil kitab, dan Nabi membaca dua lagi rakaat yang terakhir itu dengan Fatihah. Maksudnya selepas daripada rakaat pertama dengan rakaat yang kedua baca surah, manakala rakaat yang berikutnya hanya dibacakan Fatihah sahaja. Macam yang kita lakukan sekarang lah. Cuma Nabi kata apa? Nabi kata wa yutawwilur raka'atal ula. Rakaat yang pertama tu kalau baca surah kena panjang sikit. Biar ada beza antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu rakaat pertama. Selepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Panjang ke tidak? Panjang. Ini rakaat yang pertama. Baik, cuba kita tengok rakaat yang kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pendek. Mana rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Begitu juga dengan rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat lebih pendek-pendek lagi. Ini aturan solat. Aturan solat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, tuan-tuan, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Insya-Allah kita sambung lagi pada sambungan rukun solat ini pada malam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره. اللهم آتنا ما أتيت به عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب.